Azhar. Cikgu. Saya ada satu teka-teki. Alamak. Debar saya cikgu masuk teka-teki ni cikgu. Masuk teka-teki. Apa ni cikgu? Saya cuba jawab kalau saya tahu cikgu. Dalam banyak-banyak kereta, kereta apa yang tak ada tayar? Kereta tak ada tayar cikgu? Ha. Alamak. Saya pun macam tak pastilah cikgu. Kereta tak ada tayar. Kereta tak ada tayar. Apa dia kereta tak ada tayar? Kawan-kawan, tahu tak jawapan dia? Kereta tak ada tayar. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton Didik TV KPM pada hari ini dan kali ini untuk slot menengah atas. Kita bersua kembali untuk kita teruskan penerokaan kita dan pembelajaran kita untuk terus memastikan ilmu di dada. Itu dia. Baik. Dan untuk kali ini, mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita nak lihat dulu profil guru ini. Baik, itu dia guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada juru bahasa isyarat Cikgu Hulina SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Itu dia. Dan juga guru penyampai yang akan berkongsi sepanjang penerokaan kita pada hari ini. Kita ada Cikgu Muhammad Zaim Zainal Adnan daripada SMK Taman Sri Rampai, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Betul cikgu? Betul, Azhar. Alhamdulillah. Cikgu apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak ceria, nampak bersemangat, nampak bertenaga cikgu. Okey cikgu, sebelum kita melangkah mengorak langkah dalam penerokaan kita pada hari ini cikgu, bab kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Sebab ada kawan-kawan dan juga rakan-rakan saya nak turut serta dalam pembelajaran kita dan penerokaan kita pada hari ini cikgu. Okey, ya betul. Boleh kita ajak dia orang masuk cikgu? Boleh. Okey, kita nak persilakan rakan-rakan daripada SMK Taman Sri Rampai, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk masuk ke studio bersama-sama kita. Itu dia. Apa khabar semua? Okey. Baik cikgu, mungkin kita berkenalan dengan mereka cikgu. Saya perkenalkan mereka dulu. Silakan cikgu. Okey, yang pertama anak murid saya yang pertama iaitu Harish. Harish ni merupakan pelajar cemerlang di SMK Taman Sri Rampai ni. Wow. Okey, yang keduanya ialah Venus. Venus lambai sikit Venus. Venus ni dia ketua kelas. Ketua kelas. Sangat garang dalam kelas. Okey. Bila kawan-kawan dia bising ni memang dia marah semua orang. Baik. Venus ni. Okey, kemudian yang ketiga kita ada Noraini. 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 Lambai sikit Noraini. Okey, Nuraini ini merupakan pelajar cemerlang dalam bidang akaun. Okey, kemudian yang terakhir murid yang menemani saya pada hari ini iaitu Balkis. Baik. Balkis, itu saja. Hai Balkis. Okey, itu dia. Kita dah berkenalan dengan kesemua rakan-rakan kita. Saya rasa teruja sebab bukan biasa-biasa mereka ni cikgu. Ya, betul. Tapi sebelum tu cikgu, sebenarnya dalam fikiran saya ni duk bermain teka-teki cikgu daripada tadi. Saya tak dapat jumpa jawapan dia cikgu. Mana ada kereta tak ada tayar cikgu? Ada. Ada? Ada. Okey. Kereta yang tak ada tayar ialah kereta kabel. Pernah dengar kereta kabel? Dalam bahasa Inggerisnya cable car. Dalam bahasa Melayu betulnya ialah gondola lah. Okey, baik, betul itulah. cikgu. Mana ada tayar, tak ada tayar. Betul. Okey, baik. Okey cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita cikgu. Silakan. Okey, baik, terima kasih Azhar. Sama cikgu. Okey, jadi hari ini sebenarnya kita akan belajar tentang topik beretika di jalan raya. Beretika di jalan raya. Okey, dalam topik ini kita akan mempelajari beberapa teknik dalam pembacaan. Ada dua teknik yang kita akan kuasai hari ini. Yang pertama ialah teknik kuek, yang kedua ialah teknik asid. Seperti dalam objektif kita. Kemudian objektif kita yang kedua pada hari ini ialah murid pada akhir pembelajaran akan memberikan dua cadangan yang rasional daripada masalah yang timbul. Iaitu apabila kita bincang tentang beretika, tentulah masalah yang melibatkan
kemalangan. Okey. Baik, jadi objektif kita pada hari ini selari dengan DSKP yang telah dikeluarkan oleh KPM lah, iaitu membaca untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah daripada pelbagai bahan menggunakan teknik bacaan yang sesuai. Baik. Itu secara umum apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik, itu dia cikgu. Okey. Jadi saya teruskan dengan pembelajaran pada hari inilah, seperti yang saya telah katakan tadi, iaitu teknik pertama yang kita akan pelajari iaitu teknik QUAC. Apa dia sebenarnya teknik QUAC itu? Sebenarnya teknik QUAC ini merupakan akronim, iaitu QUACK. Baik. QUACK. Jadi Q tu ada maksud dia. Q maksud dia yang pertama ialah question mark dalam bahasa Inggeris, iaitu dalam bahasa Melayu kita alih bahasakan dia kepada tanda soal. Jadi apa yang perlu kita tahu tentang Q ni? Huraian dia ialah diletakkan pada perkataan rangkai kata dari idea yang kabur dan tidak difahami. Maksudnya dekat sini kita akan baca satu teks hari ini. Jadi dalam satu teks itu kita akan labelkan Q ataupun tanda soal dekat situ, iaitu yang membawa maksud perkataan ataupun yang kita tak faham tentang ayat tu. Okey, kemudian yang kedua ialah U. U ni ialah underline ataupun gariskan, menggariskan takrif. Menggariskan takrif. Okey, yang ketiga ialah asterisk. Asterisk ni biasanya kalau tengok dekat telefon tu ada yang star kecil tu, bintang kecil tu. Itulah asterisk. Dekat ayat mana yang kita perlu letak asterisk ni? Dekat ayat pada maklumat yang penting dan menarik. Jadi kalau kita tengah-tengah baca ni, menariknya perkataan ni, kita terus letak asterisk kat situ. Okey, kemudian yang keempat ialah circle, bulatkan. Jadi kita bulatkan apa? Kita bulatkan fakta-fakta yang penting ataupun definisi-definisi yang penting yang terkandung dalam petikan yang kita baca tu. Baik. Okey. Kemudian yang terakhir iaitu keyword, iaitu kata kunci. Kata kunci ni apa? Kata kunci ni adalah meletakkan huruf K di sebelah kata kunci yang biasanya dia berhuruf tebal. Kata kunci ni ialah biasanya adalah pengajaran dalam sesuatu petikan yang kita akan baca tu. Jadi rasanya murid-murid kita di rumah yang berada bersama kita pada hari ini rasa jelas. Jadi kita nak uji mereka ingat tak ingat, saya cepat padam. Slide ni. Saya cuba padam. Nanti kan kalau saya buka lama-lama kan dah perhati kan. Okey, mereka tak tahu ni. Okey, baik. Jadi kita nak uji mereka kita nak uji untuk mengingat daya ingatan mereka pada hari ini. Okey, kita tengok yang pertama ni. Okey, siapa nak cuba suai padankan? Apa dia tanda soal ni? Apa maksud dia? Apa yang perlu kita buat? Siapa nak cuba yang pertama? Siapa yang nak cuba untuk menjawab untuk soalan yang pertama? Boleh saya cuba, cikgu? Harish. Okey, Harish. Boleh, Harish. Boleh. Tanda soal iaitu nombor 1, padanannya ialah nombor 3, iaitu diletakkan. Okey, padanan ni ialah nombor 3 katanya. Nombor 3. Okey, apa betul dia, Harish? Iaitu diletakkan pada perkataan, rangkai kata dan idea yang kabur dan tidak difahami. Okey, kita tengok jawapan yang pertama. Okey, tahniah Haris. Betul. Tahniah, pandai lah. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Baik. Yang kedua pula. Siapa nak cuba yang kedua? Silakan. Siapa nak cuba yang kedua? Saya nak cuba, cikgu. Okey, Venush. Apa dia, Venush? Nombor kedua iaitu garisi itu padannya ialah nombor 1, cikgu. Garisan padanannya ialah nombor 1, iaitu menggariskan takrif. Tahniah, Venush. Betul pada hari luar ini. biasalah ketua kelas kita hari ini, ketua cikgu. kelas kan? Okey, baik. Jadi kita tengok pada yang seterusnya lah, iaitu asterisk. Maksud dia tadi ni lah nombor 5. Yang keempat, bulatkan pergi kepada nombor 2. Baik. Dan juga nombor 5 pergi kepada kata kunci, iaitu nombor 4 tadi. Harap mereka semua fahamlah, mahir dah tentang QUAC ni. Okey, jadi kita pergi pada teknik yang terakhir pada hari ini. Sebelum masuk kepada teknik yang terakhir, cikgu, saya sebelum saya terlupa, saya nak tanya, adakah kita ada 2 teknik ni saja, cikgu? Okey, sebenarnya ada banyak sebenarnya teknik. Antaranya KLWH, kita ada chat, kita ada CHATT, banyak sebenarnya. Tapi hari ini fokus kita ialah kepada 2 sahaja. Baik. Terima kasih, Azhar. Okey, itu dah QUAC dah acid. Kita masuk acid, cikgu. Acid yang terakhir ni ialah teknik ni ialah disama juga. Dia ada akronim dia, ACID. A itu ialah bersetuju, mempunyai pandangan yang sama dengan pembaca.
Kemudian C itu mengelirukan, huraian yang tidak difahami atau jelas kita tuliskan C kat situ. Baik. Kemudian yang ketiga ialah interesting, menarik. Iaitu kita labelkan dengan I terhadap huraian ataupun fakta yang menarik perhatian pembaca. Kemudian D iaitu tidak bersetuju. Kalau kita tak bersetuju dengan pernyataan dalam petikan tu, kita letak D. Kita boleh justifikasi dalam diri kita. Okey, benda ni tak betul ni, terus letak D. Baik. Okey, baik. Jadi ini pun sebenarnya ada satu kuis lah. Okey. Jadi saya minta murid saya yang pertama lah. Baik, silakan cikgu. Okey, siapa nak cuba suai padan yang pertama ni? Silakan. Okey, Nuraini. Silakan, Okey, Nuraini. silakan Nuraini. Yang kotak bersetuju yang pertama tu, Okey. padanan dia nombor 4. Nombor 4. Apa dia Nombor mempunyai 4. pandangan yang baca sama. Okey, bersetuju. Okey, tengok betul-betul. Okey, Betul. tahniah Tahniah, Nuraini. Nuraini. Tahniah Baik. Nuraini, betul. Okey, baik. Kita pergi kepada kita uji dua orang lah, boleh? Baik, silakan, cikgu. Okey, baik. Siapa nak cuba yang kotak nombor 2 tu? Saya cikgu. Silakan. Okey, Balkis, Balkis. silakan. Nombor 2 tu mengelirukan. Padanannya nombor 3. Nombor 3 iaitu huraian yang tidak difahami atau tidak jelas. Mengelirukan. Okey, betul Balkis, tahniah. Betul, tahniah kita Okey. ucapkan. Jadi yang menarik itu padanannya nombor 1. Baik. Dan tidak bersetuju tu padanannya ialah nombor Nombor 2. Okey. Jadi itulah secara asasnya dua teknik yang kita perlu kuasai hari ini, iaitu quack dan juga acid. Baik, itu dia. Walaupun cikgu sebut tadi ada banyak sebenarnya teknik, tapi hari ini kita fokuskan dalam penerokaan kita 2 teknik sahaja dan kita nak bagi ruang dan peluang kepada semua untuk berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Slot Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Asbab kemalangan dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita nak teruskan penerokaan kita, tetapi sebelum tu ada video yang telah pun kita sediakan untuk anda semua. Jom kita saksikan. 5 dilaporkan maut dalam kemalangan di 2 lokasi berbeza. Di Georgetown, Pulau Pinang, 4 terkorban manakala 3 lagi cedera parah selepas motosikal yang dinaiki bertembung dengan sebuah kereta. Kemalangan didakwa berlaku ketika penunggang motosikal secara berkumpulan termasuk samseng jalanan sedang berlumba secara haram. Kejadian dipercayai berlaku jam 4.40 pagi di lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu menghala ke Georgetown dari Bayan Lepas. 4 orang disahkan maut iaitu 3 mangsa maut di lokasi kejadian manakala seorang meninggal dunia di Hospital Pulau Pinang. Mangsa yang maut berusia antara 17 hingga 25 tahun manakala mangsa yang mengalami kecederaan berusia antara 19 hingga 34 tahun. Kesemua mangsa yang terlibat nahas berasal dari negeri Pulau Pinang dan Kedah. Beberapa video yang tular di media sosial menunjukkan samseng jalanan berkumpul dan berlumba secara berbahaya sebelum kemalangan itu berlaku. Beberapa individu juga telah berkumpul selepas insiden berkenaan dan menghalang pemberita membuat liputan berita dan merakam gambar. Okey, baik. Itulah tadi sedikit coretan berita yang telah berlaku di negara kita baru-baru ini. Baik, cikgu. Okey, jadi sebenarnya ada cerita di sebalik kemalangan tu, iaitu ceritanya ialah asbab kemalangan tersebut. Asbab kemalangan. Cikgu, saya ada satu soalan, cikgu. Maafkan saya mencelah. Tak apa. Ada kawan saya pernah sebutlah, dia tertanya-tanya perbezaan di antara asbab dan juga sebab, cikgu. Asbab dengan sebab. Saya kan nak tanya tentang kemalangan tadi. Tak apa. Ini Sebab selalu dengan sebab kan. Okey, betul. Sesuai dengan kita punya saja mata pelajaran hari ini lah, iaitu bahasa Melayu kan. Baik. Asbab dengan sebab. Okey, sebab itu sama maksud dengan asbab. Tapi Okey. asbab ni merupakan jamak.
Masuk asbab ni ialah sebab-sebab. Oh, nak dalam bahasa Melayu ini kita ada kemahiran berbahasa. Baik. Jadi kita nak bagi sedap dia dengar bunyinya, jadi kita bagilah asbab iaitu yang telah dijamakkan. Baik. Jadi maksudnya banyaklah sebab kemalangan. Jadi hari Baik. ini kita akan lihat beberapa peristiwa kemalangan dan apa punca kemalangan tu, apa asbab kemalangan tersebut. Jadi sebelum saya nak teruskan mencari punca kemalangan tu, okey, saya nak tanya pendapatlah murid-murid saya pada hari ini. Mereka pernah tak lihat video yang telah dipaparkan tadi? Ada tak sesiapa yang pernah tengok video tadi? Saya cikgu. Venus je. Kamu dah pernah tengok cerita tu? Video tu? Pernah ya. Kalau tak silap saya, video ni pernah viral juga dekat media sosial. Seram sejuk saya tengok video tadi cikgu. Okey. Betul. Ya, betul. Video ini memang pernah diviralkan lah di media sosial. Okey, baik. Jadi sekarang ini tadi merupakan antara beberapa punca. Video tadi ada punca dia, tapi punca dia sebenarnya masih lagi dalam siasatan pihak berkuasa. Baik. Okey. Jadi untuk yang pertama hari ini, untuk segmen yang kedua ni, iaitu pembacaan teknik kuat. Jadi pada hari ini kita akan paparkan teks ni. Okey, paparkan teks ini. Teks ini mengandungi beberapa kisah mengenai kemalangan. Kemudian mereka kena aplikasikan teknik kuek ini dalam petikan ini. Okey, baik. Jadi untuk yang pertama, okey, teknik kuek ini. Okey, Q yang pertama tu apa? Siapa yang boleh bagi tahu Q yang pertama tu apa? Baik, siapa yang nak jawab? Saya. Okey, Nuraini, silakan. Q yang pertama tu dia bermaksud tanda soal. Jadi kita kena letak tanda soal dekat teks. Tepi teks ke. Okey, Tanda bagus ni. Kita soal. tengok betul tak betul? Q betul lah tu. Okey. Kita tak tahu idea yang kabur. Jadi kita letak tanda soal. Kalau tengok dekat slide ni ada di hujung tu ada diletakkan tanda soal kat situ. Jadi apa yang dia tak tahu? Okey, mungkin pemandu kenderaan besar akan cenderung membelok ke kiri. Mereka tak dapat bayangkan bagaimana kenderaan besar ini boleh membelok ke kiri. Padahal memang umum dah mengetahui jalan raya di belah kiri adalah kenderaan yang besar, kenderaan berat. Okey, baik. U untuk U siapa yang nak bagi tahu U tu apa? Siapa yang nak jawab? Saya, Silakan. Okey, U. Venus, silakan. Venus. Untuk review, kita kena gariskan takrif yang berkenaan tajuk tersebut cikgu. Okey, bagus. Okey, iaitu takrif. Kita kena gariskan. Dalam petikan ini, inilah contoh gariskan. Iaitu yang saya telah gariskan di sebelah sana dan juga di sebelah sini. Okey, iaitu memotong di sebelah kiri ialah perbuatan yang bahaya. Di sebelah kanan tu simpan jalan juga bukanlah lokasi terbaik. Nampak dekat ayat tu ada perkataan ialah. Biasa lepas perkataan ialah itulah yang menerangkan maksud takrifan dia. Itu yang dikatakan sebagai U tu. Kita gariskan takrif. Okey, kita pergi kepada A. Yang ketiga, A, siapa nak cuba A tu apa? Saya suka macam ni supaya murid-murid kita sentiasa ingat Q tu apa, U tu apa, A tu apa. Jadi mereka ni kalau berulang-ulang mereka akan ingat insya-Allah. Okey, baik. A siapa? Siapa nak jawab? Silakan. Saya cikgu. Kis. Okey. Balkis. Kalau tak silap, ini yang tanda bintang atau asterisk tu. Yang boleh membawa kita akan letak bintang tu dekat perkara yang terbaik, cikgu. Okey, betul. Kita akan letakkan tanda bintang. Betul itu? Betul. Tapi perkara penting yang menarik. Baik. Asterisk. Okey, dekat sini ialah dia tanda asterisk dekat mana? Saya tak nampak. Okey, kat Bawah situ. tu juga. Saya pernah melihat sebuah motosikal merempuh sebuah jentolak di persimpangan jalan kerana perbuatan ini. Rasanya dia kata ini perkara menarik disebabkan motosikal yang merempuh jentolak. Biasanya orang yang besar jentolak yang tu kan yang merempuh motosikal. Jadi ayat ni seolah-olah memberi jenaka kepada kita. Jadi dikira sebagai menarik, dia pun letaklah asterisk kat situ. Penting. Lepas ni kalau orang tanya, apa perkara menarik yang kau baca tu? Ni tengok asterisk kat mana? Ni lah perkara menarik dia. Terus kita labelkan. Okey, kemudian teknik C ialah teknik fakta. Fakta ialah kita perlu bulatkan. Fakta dia ialah anda perlu berhati-hati sewaktu menunggang jalan motosikal di jalan raya. Okey, yang terakhir K. Siapa nak cuba yang terakhir K ni? Silakan. Siapa yang nak cuba jawab? Ada tak yang nak cuba jawab K ni?
Silakan. Jen jen jen. Saya cikgu. Okey, Harish. Okey. Silakan Harish. K tu kata kunci kan cikgu. Okey, K tu Baik. kata kunci. Kita tengok. Tahniah Haris. Sesuailah dengan gelaran pelajar cemerlang dia kan. Ya. Okey, kata kunci. Jadi kata kunci kat sini saya tuliskan K di atas sana iaitu perkataan berbahaya. Okey, perkataan berbahaya. Ya. Jadi inilah cara kita guna teknik kuek dalam pembacaan teks yang kita dapat. Sama ada dalam peperiksaan, sama ada membaca buku, Baik. artikel dan sebagainya lah. Baik cikgu, saya ada Okey, soalan baik. cikgu. Saya. Untuk yang tadi cikgu, kalau Ya. kita tengok cikgu menggunakan teknik quake tadi, Ya. question mark, underline, asterisk, circle dan keyword ni Okey. cikgu. Ya. Kalau tidak ada salah satu, boleh ke cikgu? Okey. Contoh macam tak ada Contoh? Q. Tak ada Q. Okey, terima kasih Azhar. Soalan yang menarik. Ya. Sebenarnya kalau tak ada satu pun tak apalah. Sebab Okey. kalau petikan ini kecil, memang tak semua Q, U, A, C, K ni ada. Oh, okey. Okey, jadi ada yang tak ada. Baik. Tapi kebiasaannya kalau artikel yang panjang memang perlu ada C, U, A, C, K. Baik, kelima-lima okey. ni mesti ada. kalau Mesti panjang. ada. Okey. Ya, Baik, okey. terima kasih cikgu. Baik. Okey, jadi ini tujuan kita membuat teknik bacaan kuek dan juga asid ni. Okey, jadi berdasarkan pencarian Q, U atau apa tadi, kita dapat rumuskan apa yang kita baca. Yang pertama ialah memotong di sebelah kiri adalah apa dia dan simpang jalan berbahaya. Kita uji murid kita sama Baik. ada mereka boleh tak aplikasi kuek tadi dengan rumusan ini. Okey, siapa nak cuba untuk kotak yang pertama ni? Silakan. Saya cikgu. Okey, Haris, siapa dia Haris? Haris, silakan Haris. Haris serius begini. Okey. Memotong di sebelah kiri adalah berbahaya dan simpang jalan berbahaya untuk memotong. Okey. Baik, mereka tak tahu jawapan ni. Okey, kita tengok betul tak betul? Okey, berbahaya betul. Okey. Tahniah Haris. Okey, dan simpang jalan berbahaya untuk memotong. Tahniah Haris, dua-dua betul. Betul. Cikgu, ada markah ke cikgu kalau Ah. jawab soalan yang tak masih sediakan ni? Mereka tak ada markah tapi mereka dapat kereta ini. Oh, dapat kereta, cikgu. Dapat kereta. Jadi di belah sini, cikgu, Ya, betul. Saya minta izin, cikgu. Okey, Ke sini, boleh. cikgu. Kita bagi dia satu kereta hari ini. Satu kereta untuk Haris. Satu kereta untuk Haris. Wah. Siapa yang rajin menjawab dengan betul, dapatlah kereta hari ini. Bukan Tahniah, senang saya nak Haris. belanja kereta ni. Baik. Baik, cikgu. Kita teruskan, cikgu. Okey, baik. Rumusan yang kedua. Ya. Apa dapatan daripada pembacaan teks itu tadi? Okey, kita perlu apa sewaktu menunggang motosikal? Siapa yang boleh bagi jawapan ni? Saya cikgu. Okey, Venus. Siapa dia Venus? Silakan. Kita perlu angkat motor sewaktu menunggang motosikal cikgu. Kita perlu angkat motor Venus. Venus kamu buat lawak gini. Venus betul-betul Venus. Ada Jawapan dia apa juga. Venus? Okey, baiklah. Jawapan yang betul ialah kita perlu berhati-hati sewaktu menunggang motosikal. Wah, terkejut saya. Terkeluh sekejap. Dia ni kalau marah dekat ketua kelas kan memang marah betul-betul. Kalau buat lawak memang satu kelas pun ketawa ni. Kan saja dia buat lawak hari ni. Okey, kita perlu berhati-hati. Betul lah jawapannya. Jadi Venus pun dapat satu kereta hari Wah, ini. ini dah dapat seri dah ni. Dapat sama-sama kereta ni. Sama-sama kereta dia ni. Baik, cikgu. Kita teruskan, cikgu. Okey, baik kita teruskan. Okey, yang terakhir. Siapa nak jawab yang terakhir ni? Kecuaian boleh mendatangkan Silakan. Inilah cikgu. okey, Aini. Oh, siang Aini senyap Silakan. tadi kan. Kecuaian boleh mendatangkan bahaya. Kecuaian boleh mendatangkan bahaya. Bahaya tadi dia dapat daripada perkataan K, kata kunci tadi. Ya. Jadi betul ke, cikgu? Jadi betul. Kecuaian Itu boleh dia. mendatangkan bahaya. Okey, tahniah Noraini. Noraini pun dapat satu kereta hari Dapat ini. satu kereta juga. Tak apa, lepas ni Itu kita dia. bagi peluang Balkis. Balkis tolong kejar kereta ini Cikgu. Ya. Okey, baik. Kita pergi kepada teknik bacaan yang seterusnya iaitu teknik bacaan asid ni. Baik. Asid ni ialah saya terus labelkan lah. A itu bersetuju. Jadi kita terus kepada bersetuju di sana. Ya. Labelkan A dekat sana. Iaitu kita bersetuju. Terdapat pengguna yang tidak memastikan keadaan lampu-lampu motosikal mereka dalam keadaan baik. Kita bersetuju dengan kenyataannya itu. Okey, kemudian C, mengelirukan. Saya labelkan C okey di sana. Okey. Walaupun susunan dia ACID, Ya. dia boleh A di depan, C di hujung, okey. boleh juga. Okey, C dekat sini iaitu mengelirukan, sikap halai balai. Mungkin murid ini dia tak tahu halai balai itu maksud dia apa. Okey, kemudian I ialah perkara yang menarik. Jadi dekat sini murid ni melabelkan setajam helang. Ya, memang perkara menarik setajam helang. Mungkin menarik dari segi istilah peribahasa tu. Ya. Okey, yang terakhir ialah D, tidak bersetuju. Iaitu keadaan lampu yang tidak baik
berfungsi dengan baiknya membahayakan nyawa anda ketika menunggang motosikal, terutamanya pada waktu malam yang gelap. Keadaan lampu yang tidak baik. Okey, mungkinlah murid ini tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Sebab apa? Keadaan lampu merupakan faktor yang kecil saja. Mungkin dalam keadaan jalan yang berlubang, mungkin dalam keadaan motor terlaju, mungkin juga akan menghadapi kemalangan jalan raya ni. Baik. Okey. Jadi rumusan daripada teknik pembacaan asid ini iaitu kita boleh kaitkan, nampak. Yang pertama dia ambil perkataan yang perkara yang menarik, perkara yang menarik iaitu penglihatan setajam helang. Tidak semua orang ada yang penglihatan setajam helang ni. Jadi dia boleh fokus dengan cepat. Waktu malam, waktu terang, semua dia dapat. Okay, yang terakhir ialah pastikan lampu kenderaan dalam keadaan yang baik. Okey? Baik. Jadi jadi lepas mereka dah aplikasikan teknik kuat dengan asid tadi, okey, kita bagi mereka cuba sendiri untuk bulatkan. Mereka boleh gunakan teknik kuat ataupun teknik asid terpulang. Okey, jadi saya rasa siapa nak gunakan teknik kuat? Venus dengan Haris boleh tak gunakan teknik kuat? Boleh, okey. Jadi dua jari dia angkat. Nuraini dengan Balkis gunakan teknik asid. Boleh Okey, jadi kita boleh saya dah bekalkan mereka dengan teks ini. Okey. Jadi mereka boleh buat, mereka perlu bulatkan, gariskan yang mana, letak A kat mana, okey. Saya rasa mereka dah baca dah ni. Baik. Jadi saya bagi masa 5 saat je lah. Oh, boleh 5 saat? Boleh Untuk menjawab? Boleh. Sebab teks dia ringkas. Baik. Jadi tak ada masalah. Okey. Siapa yang nak jawab dulu? Okey, boleh. Dah siap semua dah? Siap dah? Okey, cuba tunjuk sikit. Tengok jap. Dah siap dah? Oh, tak berjelas. Nampak mereka okey, alhamdulillah mereka dah boleh aplikasikan teknik ni. Kuat dengan asid ni. Okey, baik. Itu dia. Jadi untuk teknik kuat kan, siapa yang nak cuba jawab teknik kuat ni? Haris dulu ke Venus dulu ni? Saya, cikgu. Okey, ya, Haris. Silakan. Saya tak jumpa Q, cikgu, tapi saya jumpa U. Okey, baik. Boleh tak jumpa Q, boleh. Okey, mungkin petikan ni mudah saja. Baik. Tak ada perkara yang Haris ni tak tahu dalam petikan ni. Semuanya Haris kuasai. Baik. Okey, Q tak ada, A ada. U ada. Ada, cikgu. Okey, apa dia U tu? Jadi U takrifnya ialah gariskan. Oleh sebab itu, tukar tayar dengan segeranya apabila bunganya sudah haus atau telah 3 tahun digunakan. Okey, yang ni yang takrif. Okey, dia okey, saya nak try conteng kat sini. Baik. Okey, dekat sini. Okey, dekat sini dia punya garis underline kan kat sini. Okey? Okey. Betul Haris Betul, cikgu. Okey. Kemudian A yang mana? Untuk A plus, saya tandakan bintang kecil pada perkataan tabung khas sebab bagus untuk kita menabung untuk mendapatkan sesuatu. Okey, tabung khas. Tabung khas dekat sini, dia letak asterisk kat sini. Okey, sebab perkara menarik, sebab Haris anggap perkara menarik sebab dia menyediakan tabung khas. Baik. Itu yang menarik itu. Okey, jadi rasa cukup dah kot Haris. Kita pergi pada Venus pula. Venus boleh tak? Baik. Teruskan dengan yang seterusnya, C dengan K, boleh? Boleh, cikgu. Okey, C dia apa? Okey, untuk C iaitu membulatkan. Saya bulatkan fakta mengenai tukar tayar dengan segeranya apabila sudah haus. Tukar tayar dengan segeranya apabila bunganya. Okey, ambil yang balik. U tadi, cikgu. Ya, boleh juga. Sebab takrifannya kan. Baik. Dengan Fakta ini penting, cikgu, untuk memiliki motosikal mengetahuinya. Macam mana? Fakta ini penting untuk pemilik motosikal mengetahuinya. Penting. Fakta ni Okey, penting. Okey, baik. Fakta dia penting. Okey, baik. Kemudian K? Yang terakhir? Dan K ialah kata kunci. Untuk teks ni ialah pilihlah tayar yang baik dengan harga yang berpatutan. Okey. Biasanya nasihat lah ni K kat sini. Okey. Jadi teknik kuat, alhamdulillah mereka dah kuasai. Okey, untuk teknik asid pula. Boleh tak Balkis tunjukkan, Balkis dan Rani tunjukkan teks tu. Tengok. Okey, tengok. Dia. Nampakkan sikit-sikit kan? Okey, nampak dia dah buat dah A kat situ. Dah ada label dah. Ada. Okey, boleh tak Nurani baca A tu apa? A yang mana? Untuk yang A, saya bersetuju dengan perkataan pilih tayar yang baik dan sesuai untuk kegunaan
Anda. Okey, baik. Jadi dekat sini dia buat A kat sini. Okey, C pula Nuraini. Setuju. C saya tak tanda sebab semua pernyataan dia saya faham. Okey, sama dengan Haris tadi. Sebab semua pernyataan ni mereka dah faham, tak ada yang kabur-kabur lagi dah. Baik. Okey, jadi saya minta Balkis lah boleh Balkis. Boleh cikgu? Okey, kamu yang mana? Okey, untuk saya letak pada menyediakan tabung khas untuk melakukan penukaran. Perkara ni menarik seperti yang Haris katakan. Menabung untuk mengumpulkan tayar tu. Untuk membeli tayar yang berpatutan lah. Okey, yang terakhir D letak setuju. Untuk D pula saya letak pada tak perlu tayar mahal sebab cikgu saya biasanya akan beli yang mahal untuk yang berkualiti. Bukan yang berlumba saja, perlu yang berkualiti kan cikgu? Okey. Marah betul Balkis. Tayar yang mahal. Betul. Kadang-kadang ada orang kata alah beli menang memakai. Itu dia. Jadi semua dapat menjawab cikgu. Semua dapat menjawab. Kuat dan juga asid ini. Baik, jadi bagaimanakah markahnya? Adakah semua memiliki kereta baru cikgu? Mereka memiliki kereta baru hari ini. Semua sekali dapat kereta baru hari ini. Semua dapat kereta baru? Semua dapat kereta baru ini. Itu dia. Kita bagi dulu kat Balkis. Tapi ini dengan tayar yang berkualiti lah macam Balkis cakap tadi. Tayar yang mahal yang berkualiti. Ini memang tayar yang mahal Balkis. Jangan buang pula tau. Okey, itu dia. Tadi Balkis satu lah cikgu kan? Balkis satu tadi. Pandai je saja kan? Okey, baik. Itu dia cikgu. Kita dah faham berkenaan dengan bagaimana mengaplikasikan teknik kuek dan juga asid. Kalau cikgu kata tadi, tidak semestinya kesemua sekali akan ada dalam satu petikan. Bergantung, ada yang ada penuh, ada yang ada sikit-sikit juga. Okey, dan kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Untuk slot menengah atas bahasa Melayu, hari ini kita nak teruskan dengan topik yang kita akan bincangkan, baca dan cari sampai dapat. Betul ke cikgu? Betul. Kita kena baca dan cari apa maklumat yang penting dalam pembacaan tersebut. Itu yang saya nak tanya cikgu. Apa yang kita nak baca dan apa yang kita nak cari sebenarnya cikgu? Okey, baik. Terima kasih. Okey, jadi tadi kita dah pun tahu tentang teknik kuek, asid, apa semua. Okey, jadi sekarang ni kita nak aplikasikan dalam bentuk soalan dalam bentuk penyataan dan ataupun dalam bentuk grafik. Okey, contohnya yang ini ada gambar kemalangan. Apa rasanya punca kemalangan ni? Okey, mungkin ada kecuaian, mungkin disebabkan jalan berlubang, mungkin disebabkan terngantuk ke kan, terlajak terus melanggar tu. Okey, jadi pada hari ini yang ini merupakan contoh contoh petikan yang ada menyatakan tentang punca kemalangan tu apa. Punca kemalangan. Okey. Jadi perkara ini penting terutamanya pelajar tingkatan 4 dengan 5 untuk menjawab soalan SPM. Kerana dalam soalan SPM memang ada soalan yang berbentuk pemahaman begini. Jadi ramai yang kadang-kadang tu tak boleh nak skor dengan markah yang penuh untuk soalan pemahaman ni. Inilah teknik dia. Okey, baik. Teknik yang saya selalu gunakan dalam kelas iaitu teknik hang comel sangat orang Kedah kan, hang comel sangat Hang comel sangat okey, huraian H tu huraian, C ialah contoh, S ialah siapa. Apa dia? Okey, jadi pertama sekali soalan dia tanya apa punca kemalangan merasakan teks ni? Apa punca dia? Jadi punca dia ialah kalau kita baca dekat sini iaitu punca dia ialah tidak mematuhi peraturan jalan raya. Tidak mematuhi. Yang ini merupakan punca dia. Punca dia. Jadi soalan itu tanya apakah punca kemalangan? Jadi jawapan dia tidak patuh kepada peraturan. Okey. Jadi baru kita guna teknik hang comel sangat. Yang pertama ialah huraian. Okey, huraian
kita huraikan apa dia peraturan yang tidak dipatuhi oleh pengguna jalan raya itu. Iaitu pelbagai peraturan diabaikan pengguna jalan raya. Memang mereka abaikanlah. Kemudian kita pergi kepada C. Tadi ialah H kat sini. Okey. Kemudian dekat sini ialah C pula. C. Contoh. Membawa contoh peraturan yang mereka tidak ikuti ialah membawa kenderaan melebihi had laju yang dibenarkan. Iaitu biasanya lebuh raya ialah 110 km per jam lah. Yang ni kalau kita tengok dekat highway tu, kalau tak ada kereta tu laju berdesup kan. Okey. Tapi saya tak, saya berhemah. Saya akan memandu bawah 110. Kita sama cikgu. Kita sama kan. Kawan saya nama Acap tu je suka bawa laju-laju. Oh, je ke? Okey, kita pergi pada yang seterusnya iaitu S. Siapa? Siapa yang bertanggungjawab dalam untuk mengurangkan punca kemalangan ini? Kita tanya diri sendiri, iaitu pemantauan pihak polis, kita ada kamera perangkap had laju, iaitu sistem keselamatan kesedaran automatik, iaitu AWAS. Dulu kita panggil AES, tapi sekarang kita dah tukar gelaran dia, iaitu AWAS. Yang ni adalah perkataan-perkataan yang perlu, yang antara murid perlu ingat supaya boleh diguna pakai dalam soalan karangan. Untuk nampak karangan itu supaya matang. Sebab menggunakan ada fakta mengenai AWAS. Jadi ini yang membezakan pelajar cemerlang dengan yang kurang cemerlang. Okey, baik. Kita teruskan latihan yang seterusnya, iaitu punca kemalangan. Okey, baik, yang ini ialah petikan. Satu petikan. Satu petikan. Dalam petikan ini ada terkandung punca kemalangan. Jadi saya nak minta murid-murid kita carilah apa punca kemalangan ni. Okey, boleh Okey. Jadi petikan ni biar saya bacalah sebab mereka pun fokus nak membaca, nampak semua tengah fokus nak membaca tu. Okey. Abang, janganlah bawa kereta sambil melihat telefon. Bahaya untuk kita semua. Tegur Zainab kepada suaminya. Suaminya meneruskan pemanduan tanpa menghiraukan kata-kata isterinya. Tiba-tiba terdengar jeritan, "Abang!" Satu dentuman kuat kedengaran di lebuh raya itu. Okey, jadi ini petikan dia. Okey, baik. Jadi siapa nak cuba yang pertama, iaitu huraian. Siapa nak cuba? Silakan. Kita cari dulu punca dia. Siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba? Punca kemalangan. Punca kemalangan. Teks yang daripada teks yang telah saya tunjuk ni. Ataupun mungkin cikgu nak pilih ke cikgu? Okey, saya pilih Haris lah. Okay. Venus. Okey, tawarkan diri cikgu. Venus tawarkan diri. Okey, Venus. Ketua kelas kita. Baik, silakan. Okey, kalau kita melihat pada cerita isterinya melarang suaminya menggunakan telefon bimbit. Okey, betul. Puncanya ialah guna handphone semasa membaca kereta. Guna handphone semasa memandu kereta. Ini pun antara punca yang biasa orang lakukan semasa membawa kereta, memandu kereta tu. Iaitu betul lah, menggunakan telefon bimbit. Tapi tadi cuma Venus cakap handphone. Untuk bahasa Melayu kita guna telefon bimbit semasa memandu. Okey, apa huraian dia kat sini? Saya cikgu. Okey, Aini, apa huraian dia? Silakan Aini. Saya rasa suami Zainab tu dia tak boleh fokus memandu sebab dia asyik pandang phone je. Okey, huraian betul itu. Dia tak boleh nak fokus. Saya nak fokus. Ada tak? Okey, pemandu tidak boleh fokus terhadap pemanduan sebab kejap tengok depan, kejap tengok telefon. Okey, baik. Yang seterusnya, contoh. Siapa nak beri contoh? Silakan. Saya, cikgu. Okey, Haris. Cikgu, saya nak cuba contoh dengan siapa boleh, cikgu? Oh, nak dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Pelajar cemerlang betul lah. Ada markah lebih ke tak ada? Ada, kita bagi satu markah lebih lah. Kalau, sabar dulu. Kalau lah dia betul. Kalau dia betul. Okey, Haris. Siapa dia, Haris? Baiklah, Puan Zainab tak menggunakan earphone. Cara atasinya, gunalah earphone atau orang sebut sebagai hand-free. Hands-free. Okey. Saya nak beri tapi Haris banyak menggunakan perkataan bahasa Inggeris. Ini bahasa Melayu, Haris. Ini bahasa Melayu. Okey. Tapi ayat yang betulnya ialah menjawab panggilan tanpa menggunakan phone telinga. Itu dia panggil phone telinga je. Phone telinga. Earphone tu ialah phone telinga. Memang ada dalam kamus. Phone telinga. Okey, kemudian iaitu siapa betul tadi? Rondaan pihak polis,
kesedaran ahli keluarga. Macam tadilah isteri dia yang tegur supaya pandu perlahan-lahan sikit abang. Okey, bagus. Terima kasih Haris. Okey, baik. Jadi ini merupakan cara untuk menjawab persoalan. Soalan tanya apakah punca kemalangan? Okey, punca dia yang pertama apa dia? Kemudian gunakan teknik hang comel sangat. Huraian contoh dan juga siapa. Ini diguna pakai dalam soalan pemahaman yang terkandung dalam kertas SPM. Ya, itu dia. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada praktikalnya kepada murid-murid kita pada hari ini, iaitu tadi kita dalam bentuk teks. Tadi dalam teks, kemudian ada juga gambar awal-awal tadi. Okey, sekarang ini kita pergi kepada satu grafik. Satu grafik. Jadi mereka kena takrifkan apa punca kemalangan berdasarkan grafik ini. Boleh tak? Boleh saya rasa mereka boleh sebab mereka tengah tengok tu grafik tu. Tak apa, mereka ni ada yang murid akaun, murid fizik, murid bio ni. Jadi mereka pandai menganalisis grafik ni. Okey, jadi saya minta kamu, saya dah minta sediakan kertas kan dengan pen kan. Jadi saya minta kamu tulis. Kali ini kita guna tulislah. Tadi menggunakan kamu dah teknik tadi cikgu. Ya. Yang ni menggunakan teknik hang comel sangat. Hang comel sangat. Okey. Hang sangat comel. Ya. Okey. Hang comel sangat. Hang comel sangat. Ya. Okey. Huraian contoh dan juga siapa. Okey, boleh Jadi kita bagi masa sedikitlah untuk mereka tulis. Kali ini saya tulis cantik sikit Saya nak tunjuk dekat kamera nanti, boleh Baik. Sambil cikgu, kita bagi ruang dan peluang untuk murid-murid menyiapkan ataupun selesaikan tugasan yang diberikan. Saya nak tanya cikgu, mungkin kalau cikgu boleh kongsikan, ada tak peribahasa berkenaan ataupun yang menyentuh berkenaan dengan kemalangan ni cikgu? Okey, baguslah Zahar ni kan. Sentiasa nak tahu tentang bahasa Melayu kan. Sebab seronok cikgu dengan cikgu bercerita, dengan cikgu kongsi tu cikgu. Okey, baik. Jadi ada banyak peribahasa yang boleh dikaitkan dengan kemalangan ni. Yang pertama ialah sudah terhantuk baru terngadah. Maksudnya bila dah berlaku aksiden barulah lepas tu tak nak tengok telefon dah waktu memandu. Patutnya kita kena beringat-ingat sebelum kena. Dah dua peribahasa kat situ dah terkeluar sendiri tu. Okey, kemudian peribahasa yang biasa kita dengar ialah pandu selamat jiwa selamat. Kemudian ada lagi banyak lagi. Cikgu, ada kawan saya nama Ashraf yang saya sebut tadi. Dia kata betul ke kalau kita guna sudah jatuh ditimpa tangga? Sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah jatuh ditimpa tangga itu untuk kemalangan dia tak berapa sesuai. Tapi kalau dia dapat kali kedua kemalangan, itu betul. Maksudnya dah bukan kali pertama. Maksudnya sudah jatuh di timpa tangga tu maksudnya ialah orang tu dah ditimpa malapetaka, betul dia kena lagi. Keluar terus peraknya. Terus keluar perak ni. Yalah tadi keluar Kedah ni keluar perak pula. Cikgu bahasa kan. Itu antara peribahasanya cikgu. Yalah. Okey. Bagus sebab peribahasa tu boleh diaplikasikan dalam karangan. Menunjukkan kematangan karangan murid-murid kita, terutamanya murid tingkatan 5. Okey, baik. Jadi saya rasa mereka dah ready kot. Mereka dah bersedia saya rasa. Boleh Okey, siapa nak yang pertama? Silakan. Sebelum cakap tu tunjuk sikit. Betul tak kamu buat tu? Tengok tunjuk sikit. Semua dah siap dah cikgu. Semua dah siap. Cantik-cantik tulisannya. Wah, ada tulisan doktor. Tulisan doktor. Tulisan akaun ada. Ada tulisan jurutera. Semua ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi siapa nak minta tadi? Nuraini Haris. Silakan. Saya cikgu. Haris. Baik Haris. Silakan. Cuba baca. Baiklah, punca kemalangan untuk penunggang motosikal ialah penunggang motosikal tidak menggunakan topi geledah. Okey, penggunaan topi geledah mengurangkan risiko kecederaan di kepala. Okey, huraian. Pihak polis trafik perlu sentiasa membuat pemantauan terhadap penunggang motosikal ini. Okey, bagus Haris. Lengkap semua ada huraian, contoh dan juga siapa. Siapa tadi ialah pihak polis. Memanglah bila sebut pasal kemalangan memang akan melibatkan pihak polis. Okey, baik. Siapa nak cuba yang seterusnya? Silakan. Ya, saya cuba dah cikgu. Okey, Nuraini. Okey, silakan Nuraini. Berdasarkan Rajah, jumlah kematian tertinggi yang melibatkan kemalangan motosikal ialah pada tahun 2016 iaitu sebanyak 4,485 kematian. Antara puncanya ialah tidak memakai topi geledah. Mengikut kajian, penggunaan topi geledah mengurangkan risiko kecederaan kepala.
Jadi setiap individu perlu mempunyai kesedaran terhadap penggunaan topik lidah yang selamat. Okey, bagus Nuraini. Okey, baguslah. Tadi Harish lebih berfokus kepada tahukah anda ni. Rajah yang tahukah anda ni. Tapi Nuraini dia lebih berfokus kepada graf yang telah ditunjukkan. Grafik yang telah ditunjukkan. Maklumlah penembura akaun kan. Jadi dia tafsirkan iaitu betul lah tu. Jumlah kematian yang paling tinggi ialah pada tahun 2016 iaitu 4,485. Ada ketiga-tiga teknik tadi ke cikgu? Ada. Oh, ada. okey. Siapa tadi ialah bergantung pada diri sendiri tadi saya dengar tadi. Sikap kesedaran terhadap diri sendiri. Betul Nuraini Betul lah? Okey, betul lah. Sebab dia sebut terhadap diri sendiri tu. Itu siapa juga? Menjawab kepada siapa. Baik. Jadi sebenarnya semua teknik-teknik ini boleh dijawab sekali lagi. Yang pertama ialah dalam soalan pemahaman. Ada dua teks dalam soalan pemahaman tu yang perlu dijawab. Iaitu apabila soalan tanya mengenai pada pendapat anda, boleh. Yang pertama jawab, kemudian gunakan teknik HCS. Hang comel sangat tu. Okey. Baik. Kemudian tadi juga saya telah memberitahu beberapa peribahasa yang boleh dimasukkan dalam karangan seharian yang untuk kegunaan murid lah pada hari ini. Mungkin mencantikkan lagi cikgu. Mencantikkan lagi. Jadi cikgu tadi dah menjawab Harish dan juga Nuraini. Ada markah ke untuk mereka? Ada markah. Untuk itu saya tak bagi markah sikit. Tak bagi markah dulu? Tak bagi markah dulu. Kita simpan dulu markah kita tu. Okey. Bila cikgu kata simpan, saya kata simpanlah. Tak apalah. Sebab kereta tengah mahal sekarang ni. Mana boleh bagi banyak-banyak. Bagi sikit je. Nak kena tukar tayar baru pula. Kena tukar tayar baru. Okey, baik. Tayar murah tak nak. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, untuk slot menengah atas Didik TV KPM, mata pelajaran Bahasa Melayu beretika di jalan raya, kita nak bincangkan, kita nak fokuskan untuk penerokaan kita pada kali ini. Cikgu, apa yang kita nak fokus dan kita nak teruskan dalam penerokaan kita ini, cikgu? Okey, baik. Terima kasih Azhar. Ya. Okey, jadi pada hari ini kita akan teruskan dengan beberapa pengujian soalan pemahaman dan perlu dijawab oleh murid-murid kita pada hari ini. Okey. Jadi pada hari ini saya lebih fokuskan kepada lisan lah. Jadi ada satu teks yang panjang. Satu teks yang panjang, kemudian mereka kena baca dulu teks tu perlahan-lahan. Okey, saya buka dulu teksnya lah. Okey, ni teksnya semua diharapkan membacalah ni. Okey, kemudian saya akan keluarkan beberapa soalan. Saya akan berikan beberapa soalan untuk murid-murid kita jawab pada hari ini secara lisan. Okey, baik. Jadi, yang pertama, okey, saya rasa mereka sama-sama tu boleh bacalah. Okey, sebab soalan pemahaman ni kebiasaannya ada yang level yang pertama ialah level yang fakta semata-mata yang kita boleh cari dalam teks tu. Baik. Okey, kemudian yang kedua ialah ditanya mengenai pendapat kita. Yang ketiga tu adalah surprise dia punya soalan je. Okey, baik. Jadi ni petikan dia sambil saya cakap tu mereka dah baca dia tu. Okey, soalan yang pertama. Sedia ya semua? Okey, soalan yang pertama. Berdasarkan teks, apakah punca berlakunya kemalangan? Jadi tadi kita dah cuba cari punca yang lain-lain tadi. Yang boleh guna inilah yang boleh guna punca lain. Sekarang ni punca terus merujuk kepada teks ni. Okey, siapa nak cuba jawab soalan yang pertama ni? Saya nak, cikgu. Okey, Venus. Silakan. Venus. Punca berlakunya kemalangan disebabkan oleh keadaan fizikal. Jalan raya termasuk jalan raya berlubang serta rosak akibat kerja-kerja pembinaan. Okey, baik, terima kasih kepada Venus. Okey, dia ambil jawapan daripada perenggan yang ke mana? Perenggan yang bawah ni. Okey, disebabkan yang atas keadaan fizikal jalan raya termasuk jalan berlubang. Okey, bagus. Ini merupakan antara punca dia. Okey, antara punca berlakunya kemalangan tu.
Okey, jadi tapi kalau soalan pemahaman tu murid jawab macam ni. Soalan tanya, apakah punca berlakunya kemalangan? Murid pun terus jawab disebabkan jalan berlubang. Kalau yang tu jawapannya kurang tepat. Oh, okey. Sepatutnya mereka perlu buat jawapan yang penuh seperti Venus buat tadi. Punca berlakunya kemalangan ialah apa? Jadi mesti berpandukan kepada teks yang diberikan juga. Ya, betul. Baik. Sebab ini merupakan soalan berfokus terus kepada jawapan dia. Okey, kita pergi kepada yang kedua pada hari ini. Soalan yang kedua, sedia ya semua? Baik. Okey, baik. Soalan yang kedua ialah nyatakan satu cadangan daripada teks dan satu cadangan daripada anda cara untuk mengatasi masalah ini. Ada dua cara, tapi satu mesti dalam teks ni, satu mesti berada di luar teks. Okey, jadi siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba untuk menjawab soalan ni? Silakan. Saya, cikgu. Okey, Haris. Apa dia, Haris? Silakan, Haris. Cadangan dari teks untuk mengatasi masalah ini ialah meletakkan kon dan tanda jalan supaya berwaspada dan memandu secara perlahan. Okey, baik. Yang itu ada dalam teks ya, Haris, betul eh? Ya. Okey. Saya nampak, cikgu. Yang kun sana kawasan sudah pembinaan contohnya sudah diletakkan. Ya, betul. Okey, yang ni inilah jawapan dia. Okey, jadi itu baru satu markah. Ya. Lagi satu markah, Haris? Selain itu, kontraktor perlu lebih prihatin terhadap membaiki jalan yang berlubang. Okey, selain itu kontraktor perlu membaiki. Okey, baguslah. Satu ialah meletakkan kon memang ada dalam teks ni. Ya. Okey, yang kedua ialah disebabkan kontraktor perlu cepat-cepat baiki jalan tu. Okey, tahniah Haris, betul. Okey, kalau soalan macam ni dia ada dua. Baik. Kena buat ayat seperti yang Haris telah cakap tadi. Supaya nampak tersusun ayat dan kata-kata dalam jawapan tu. Okey. Baik. Jadi untuk soalan yang terakhir, saya bagi 3 soalan yang ini. Baik, cikgu. Okey, tapi soalan yang terakhir ni dia bukan lebih kepada soalan SPM lah, tapi soalan yang berpengetahuan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Baik. Okey, baik. Iaitu aplikasikan teknik bacaan kuat dan juga asid. Rasanya tadi Venus sudah jawab, Haris sudah jawab. Jadi Nuraini dengan Balkis kena sedia sikitlah. Yang ni panjang sikit jawapan dia. Dah sedia ke Nuraini? Boleh? Boleh ke ataupun nak masa sikit? Boleh. Okey, yakin diorang ni, yakin bagus diorang ini. Kita tengok jawapannya, cikgu. Itulah. Okey, baik. Jadi teknik bacaan yang pertama, kuat. Siapa nak cuba? Balkis ke Nuraini? Saya. Okey, Nuraini. Silakan, Nuraini. Oh, dah buat. Okey, apa dia Nuraini? Perlahan satu. Saya pilih teknik kuat untuk Q. Okey, Q. Pihak berkuasa tempatan PBT. Saya tak tahu siapa yang PBT yang terlibat dalam kes ni. Oh, yang ni Q ni. Okey, tanda soal PBT dekat sini. Okey. Okey, bagus. Dia Nuraini ragu-ragu PBT mana yang terlibat ataupun Nuraini tak tahu maksud juga pihak berkuasa tempatan tu. Siapa yang terlibat, PBT mana yang terlibat. Okey, bagus Nuraini, bagus. Baik. Nampak? Tadi mereka tak boleh nak letakkan Q di mana sebab teks ni pendek. Bila teks ni panjang mesti ada benda yang mereka ragui tu. Okey, baik. Tadi kamu guna kuat kan Nuraini kan? Jadi yang kedua ialah U. Okey, U gariskan yang mana? Saya gariskan 233 kemalangan direkodkan berpunca daripada keadaan fizikal jalan raya termasuk jalan berlubang serta rosak akibat kerja-kerja pembinaan sepanjang 2018 hingga 2020. Oh, atas okey. sekali. Atas sekali. Okey. Atas sekali fakta, okey, underline. Okey, gariskan fakta, takrifan dia. Okey, bagus. Betul je, betul. Boleh diterima. Baik, seterusnya. Pasalnya kalau garis-garis ni memang berada di awal petikan. Ya. Okey, seterusnya. Kita ada Q, dah ada U, dah ada. A. Okey. A yang mana? Okey, A kamu pilih yang mana? A letak tanda asterisk. Okey, tanda asterisk tu. Okey, bagus. Yang mana kamu letak? Tapi saya tak letak apa-apa tanda sebab tadi yang nampak menarik. Oh, tak ada. Yang nampak menarik. Tuah nak bagi saya ni. Tak ada perkara. Yelah, sebab semuanya ceritakan tentang kecelakaan kan. Tak ada perkara yang menarik. Okey, terima kasih Nurani. Saya hormat kamu. Okey, baik. Kemudian QUAC. C. Bulatkan. Fakta dia banyak dalam cerita ni. Banyak yalah tapi banyak. Saya pilih yang
kemalangan berpunca daripada fizikal jalan raya banyak membabitkan penunggang motosikal iaitu 117 kes, kereta 26 kes dan 6 kes yang membabitkan lori. Okey, kereta 26 kes dan 6 kes membabitkan lori. Inilah fakta dia. Fakta memang banyak kat sini, nampak ada banyak nombor-nombor kan. Fakta-fakta ni memang banyak berita kan, memang banyak fakta lah. Okey, jadi C dah, K yang terakhir apa dia ni? Kata kunci. Untuk yang K, saya tak ayat membaiki jalan raya. Membaiki jalan raya. Okey. Okey, membaiki jalan raya. K kat sini. Okey, patut kunci. Betul lah. Sebab dalam situasi macam ni, ramai pihak, terutamanya pihak usaha tempatan lah, untuk segera membaiki jalan-jalan yang berlubang tu. Okey. Baik, tahniah. Tahniah kepada semua. Saya rasa semua dapat kereta lah. Wah, semua dapat kereta. Semua dapat kereta. Alhamdulillah. Semua dapat kereta. Kereta yang bertayar mahal. Jangan risau. Okey. Baik. Jadi tadi ada beberapa kesimpulan yang kita dapat apabila kita belajar teknik QUEK, kemudian teknik menjawab soalan secara spontan, secara teratur, kemudian menjawab soalan pemahaman. Okey, jadi saya minta wakil murid kita untuk membaca kesimpulan hari ini. Baik, silakan. Siapa yang akan kongsikan kesimpulan? Saya, cikgu. Okey, Haris. Baik, silakan Haris. Saya dapat menggunakan teknik bacaan QUEK dan ASIC untuk membentuk pemahaman secara sistematik. Okey, bagus. Saya dapat mengetahui teknik penerangan jawapan secara teratur melalui kaedah HCS. Okey, kaedah HCS. Azhar, apa dia HCS tadi? Huraian. Hang sangat comel. Huraian, cikgu, siapa? Contoh. Okey, selamat. Cikgu bagi macam tu, terkejut saya. Okey, saya dapat saya pergi kereta lepas ni. Okey. Terima kasih cikgu. Baik. Lagi yang terakhir? Yang terakhir, saya dapat menjawab secara berstruktur dan logik untuk soalan pemahaman. Okey, bagus. Menjawab secara berstruktur. Tadilah yang terakhir tadi, soalan pemahaman, kemudian mereka boleh jawab secara HCS itu supaya nampak apakah yang perlu dijawab, apakah yang perlu ditutur dalam soalan pemahaman tu. Itu dia. Terima kasih kepada Haris untuk rumusan yang diberikan ataupun kesimpulan daripada Haris sendiri, dan mungkin cikgu sedikit rumusan daripada cikgu dan bagaimana pentaksiran keseluruhan untuk semua murid-murid kita pada hari ini, cikgu. Okey, baik. Pertama sekali tentang pentaksiran, alhamdulillah kesemua murid saya pada hari ini berjaya menguasai teknik pembacaan. Okey, sebab tadi kalau dilihat pada awal pengajaran, memang di SKP tertulis murid perlu menguasai beberapa teknik pembacaan, iaitu teknik QUEK dan ASIC. Dan kalau tengok segala latihan tadi, mereka dapat selesaikan, iaitu teknik QUEK dan juga ASIC. Okey, jadi pada keseluruhan pada hari ini, yang saya nak pentingkan ialah apabila kita baca, kita jangan baca kosong. Jadi bila kita baca, apabila kita mengetahui teknik QUEK ini, kita tahu mana yang penting, mana yang kita tak tahu. Senang, mudah. Contohnya dalam buku, contohnya lah, yang ni kita bukan berfokus pada bahasa Melayu saja. Dalam buku akademik, mana yang kita rasa perkara menarik, kita researchkan dia. Okey, mana perkara yang kita tak tahu, mana yang kita ragu-ragu, kita letaklah huruf yang QUEK tu ataupun ASIC mana yang patut tu. Jadi dengan kaedah ini, pembacaan lagi lebih tersusun dan juga sistematik, dan sekaligus dapat menjawab persoalan dalam soalan pemahaman secara lisan maupun secara bertulis. Okey, saya rasa itu sahajalah kesimpulan. Itu dia. Terima kasih banyak kepada Cikgu Muhammad Zaim, Zainal Adnan, dan Cikgu. Mungkin murid-murid di rumah nak tahu bagaimana nak mendapatkan apa yang kita belajar pada hari ini, soalan-soalan yang kita menjawab pada hari ini, Cikgu. Okey, jadi kepada semua murid-murid yang hendak mendapatkan maklumat tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini, iaitu boleh layari portal Delima Sumberku. Ada banyak bahan kat situ. Jadi murid-murid boleh rujuk di situlah.
Baik, itu dia. Dan kita nak ucap sekali jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Zaim Zainal Adnan daripada SMK Taman Seri Rampai Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Hulina daripada SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor serta rakan-rakan saya yang berada di Google Meet pada ketika ini daripada SMK Taman Seri Rampai Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika, kita akan tutup dengan deklamasi saja istimewa daripada cikgu kita, beretika di jalan raya, ingat keluarga yang tersayang anda. Baik, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Silakan cikgu. Dalam setiap baik kata syair, itulah yang kita ekspresikan dalam diri kita. Jadi syair pada hari ini kita fokus kepada semua, iaitu yang pertama iaitu keindahan bahasa. Yang kedua ialah kita perlu berhati-hati di jalan raya sesuai dengan topik hari ini, beretika di jalan raya. Awal bismillah pembuka bicara, jadi amalan junjungan agama, tingkah dijaga berpada-pada, umat sejahtera, negara bahagia. Janganlah culas, janganlah leka, tika memandu, fokus dijaga. Amalkan rasa, tanggungjawab di dada, agar lestari, keselamatan dijaga. Tika keluar doa dikata, hati yang tenang, langkah dijaga, pedoman diikut agar berpada, kelaklah nanti sentiasa bahagia. Sekian sahaja kiasan kata, agar wasilah terus terjaga. Jika terkasar, maafkan sentiasa, menjunjung budi indah bahasa. Didik TV KPM